Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Nabilah binti Muhammad Hanafi akan menerangkan tajuk pengenalan akhlak dalil ayat Al-Quran daripada surah Al-Qalam ayat 4. Akhlak Rasulullah SAW teladan terbaik. Ini kerana dalil ayat Al-Quran firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat 4. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maksudnya bahawa sesungguhnya engkau yakni Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Asbabun nuzul menurut tafsir Al-Munir iaitu apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata pekertinya adalah Al-Quran. Bukankah kamu membaca ayat-ayat Al-Quran? Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Menurut daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 10. Baiklah, hubung kait dan pengenalan surah Al-Qalam ini ternyata dia adalah rentetan daripada surah Al-Mulk, di mana dalam surah Al-Mulk itu Allah ada menyebut tentang kekuasaannya yang megah dan ilmunya yang luas, seperti contoh ayat pertama dari surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya Allah mengancam orang musyrik dengan azab yang pedih, dan Allah SWT juga ada menetapkan ada hari kebangkitan, dan Allah menganjurkan mereka iaitu orang-orang musyrik untuk beriman kepada Rasulnya, beriman pada hari kiamat dan beriman kepada Allah SWT. Seperti yang kita belajar sebelum ini melalui Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat. Jadi dalam surah Al-Qalam ini, daripada awal surah, Allah membebaskan Nabi-Nya daripada kebatilan orang musyrik yang menuduh Nabi seorang yang gila dan seorang tukang sihir. Lalu Allah juga memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian akhlak yang agung. Jadi untuk memahami ayat yang keempat ini, saya merujuk dua tafsir, iaitu tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir Al-Munir, Nabi Muhammad SAW orang yang benar mempunyai pekerti yang agung yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana baginda mampu menanggung beban derita disebabkan kaumnya yang tidak mampu ditanggung oleh para Nabi seperti apa yang baginda lakukan. Manakala dalam tafsir Al-Azhar, pujian Allah SWT yang paling tinggi diberikan kepada Rasulnya. Kerana keteguhan sikap Nabi Muhammad SAW ketika orang menuduhnya seorang yang gila, dan kesanggupan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima cacian dan makian daripada orang yang menentang dakwah Nabi. Menurut dalil hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, untuk memahami pengenalan akhlak, maka saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Baiklah, akhlak daripada perkataan jamak khuluq yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Contohnya, akhlak memuliakan tetamu. Ketika kita menerima tetamu, maka kita tidak membezakan antara tetamu A dan tetamu B. Kerana apa? Kerana orang yang mempunyai akhlak memuliakan tetamu pasti akan sentiasa memuliakan tetamunya. Jadi, di sini suka saya untuk memberikan contoh akhlak Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa di Taif. Ketika peristiwa di Taif, Nabi Muhammad SAW menahan marah dan memberi maaf kepada manusia iaitu penduduk Taif. Kerana apa? Kerana walaupun baginda dilempari batu sehingga mengalir darah di muka dan di betis baginda, baginda tetap mendoakan agar mereka iaitu penduduk-penduduk di Taif diberikan petunjuk oleh Allah SWT suatu hari nanti. Jadi di sini kita dapat lihat hal ini terjadi ketika baginda belum berhijrah ke Madinah, iaitu ketika baginda melakukan dakwah di Taif. Sedangkan ayat yang menerangkan tentang akhlak mulia ini
baru diturunkan di Madinah, iaitu selepas baginda berhijrah ke Madinah, iaitu surah Ali Imran ayat 134. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat walaupun ayat Al-Quran belum diturunkan, iaitu ayat Al-Quran tentang akhlak mulia belum diturunkan, namun budi pekerti baginda telah mengisi ayat yang akan turun itu. Taif, kota sejuk di pinggiran Mekah. Jadi di sini sekadar selingan saya sertakan dua gambar rajah untuk menunjukkan kedudukan Taif di dalam peta. Jadi dalam peta ini kita boleh lihat Taif berada di bawah Mekah. Okey, di sinilah Nabi memulakan dakwah baginda di Taif. Namun setelah dakwah Nabi ditolak di Taif, maka baginda pun berhijrah ke Madinah. Di situlah bermulanya perkembangan Islam sehingga sampainya Islam ke hari ini. Alhamdulillah. Akhlak, moral dan etika adalah tiga perkara yang berbeza. Baiklah, akhlak adalah sifat, perangai, perbuatan yang ada dalam diri seseorang yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya tetap dan tidak berubah. Okey, tetap dan tidak berubah ni maksudnya akhlak kan sesuatu yang tertanam dalam diri kita, yang ada dalam diri kita. Jadi yang ada dalam diri kita ni susah untuk berubah. Contohnya kita lihat tadi, akhlak memuliakan tetamu. Jadi tidak kira situasi apapun, tidak kira dengan sesiapa pun, sekiranya seseorang itu memang mempunyai akhlak memuliakan tetamu, maka dia tidak akan membeza-bezakan tetamu-tetamunya. Seterusnya moral. Moral adalah tingkah laku, amalan, perbuatan dan nilai-nilai yang baik atau buruk dalam sesuatu masyarakat. Ianya diperolehi daripada pengalaman individu ataupun diperolehi daripada pengalaman masyarakat. Ianya sentiasa berkembang, berubah mengikut situasi dan masa. Jadi, kita dapat lihat akhlak dan moral ini adalah berbeza. Akhlak tetap dan tidak berubah, manakala moral sentiasa berkembang dan berubah mengikut situasi dan masa. Baiklah, etika pula ianya lebih kepada theoretical, iaitu disiplin yang menentukan sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Ianya lebih kepada untuk mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral. Pohon iman. Apakah berkaitan akhlak dengan iman? Baiklah, di sini saya tunjukkan ini adalah akar, iaitu akidah kita, rukun iman yang kita imani itu. Dan seterusnya ibadah, iaitu rukun Islam, fardu kifayah dan ibadah sunnah. Jadi perkara-perkara ini adalah sesuatu perkara dalaman yang kita ataupun perbuatan yang kita lakukan. Maka melalui perbuatan-perbuatan ataupun iktikad kita ini akan melahirkan buah, iaitu kalau dalam pokok ini buah itu adalah akhlak. Akhlak kan sesuatu yang terzahir. Jadi untuk membuahkan sesuatu yang cantik, maka kita perlulah mencantikkan iman kita. Berkaitan iman dan akhlak ada disebut dalam beberapa riwayat. Yang pertama adalah ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang sangat utama pada iman itu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, budi pekerti yang baik. Seterusnya, orang yang beriman yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terhitung orang yang baik ialah orang yang bersikap baik terhadap isterinya. Ini adalah riwayat daripada At-Tirmizi, manakala riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Baginda bersabda, sesungguhnya orang yang termasuk orang baik-baik ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa iman akan membuahkan akhlak yang baik. Jadi sebab itulah kita perlu mempertingkatkan iman kita untuk mencantikkan akhlak kita. Secara keseluruhan dan kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa Islam tanpa akhlak seperti rangka yang tidak mempunyai isi atau jasad yang tidak bernyawa. Akhlak merupakan keperluan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini kerana ia diumpamakan perlunya manusia kepada udara, air, makanan. Jika kekurangan salah satu daripada tiga perkara tersebut, pasti akan menyebabkan terjejasnya kesihatan manusia. Maka demikianlah juga akhlak. Jika tiada akhlak dalam kehidupan manusia, maka pasti akan kehidupan manusia ini akan porak-poranda. Kerana apa? Mesti akan berlakunya lebih
kejahatan, kemungkaran. Okay. Suka saya untuk menyebut kata-kata daripada Habib Nur Magomedov, iaitu peninju yang hebat, berkata, "Non-Muslims don't read the Quran, they don't read the Hadith, they read you. They read you, so be a good ambassador of Islam." Maka di sini kita sebagai orang Islam yang memahami apakah fungsi akhlak-akhlak dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang yang faham, kita kena menunjukkan contoh-contoh yang baik bagi orang yang tidak memahami, bagi orang yang jahil. Kerana melalui akhlak itulah senang untuk dakwah dilakukan. Sebab apa? Sebab orang tertarik dengan kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak yang kita tunjukkan. Jadi, tunjukkanlah akhlak yang baik di mana pun, dengan sesiapa pun, kerana kita tidak tahu dengan akhlak kita ini akan memberi inspirasi kepada masyarakat. Berikut adalah senarai rujukan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua kitab tafsir Al-Munir dengan kitab tafsir Al-Azhar. Yang keempat slide hubungkan iman dan akhlak daripada Dr. Wahibah. Yang kelima jurnal, iaitu berkaitan tajuk ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran. Dan jurnal juga hubungan antara akidah dan akhlak dalam Islam. Jadi di sini lampiran tafsir Al-Munir dengan tafsir Al-Azhar. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesilapan. InsyaAllah dengan pertengahan ini kita dapat memahami apakah yang dikatakan dengan akhlak, ayat yang berkaitan dengan akhlak dan contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contohi. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainun binti Ahmad Zaini. Saya pemegang kad matrik D20209660. Topik saya adalah ciri-ciri akhlak dalam Islam di bawah tajuk akhlak seorang Muslim. Saya mengambil ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam keadaan susah dan senang. Tafsiran ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahawa keharusan untuk setiap Muslim mengikut segala tingkah laku dan sikap Rasulullah yang mulia. Yang kedua, sifat yang terdapat pada Rasulullah berdasarkan pada perang Khandaq ialah sabar, tabah dan gigih. Yang ayat yang kedua, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud iaitu bagi seorang yang sentiasa mengharapkan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, dan dia sentiasa menyebut dan mengingati Allah dalam keadaan susah dan senang. Tafsir Al-Azhar menafsirkan Rasulullah boleh menjadi suri tauladan jika seseorang itu beriman, mengharapkan keredaan dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Tafsir Al-Munir pula berpendapat mengharapkan pahala dari Allah yang akan diterima di hari akhir, mengharap akan pertemuan dengan Allah dengan membawa keimanan dan menyemani serta membenarkan adanya hari akhirat. Akhlak-akhlak dalam Islam yang pertama, akhlak Rabbani, iaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ciri akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik disebutkan dalam Al-Quran adalah akhlak sabar dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan Tuhanmu, mintalah pertolongan susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah akhlak universal, iaitu sesuai dengan kemanusiaan yang bersifat universal dan mencukupi segala aspek hidup manusia keseluruhannya. Akhlak universal ni adalah akhlak umum di mana orang bukan Islam ataupun orang Islam buat akhlak ni. Contoh dia menolong rakan dan menghormati guru. Akhlak yang ketiga adalah akhlak manusiawi, iaitu sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikut ajaran akhlak dalam Islam. Contoh akhlaknya, akhlak manusiawi ni adalah akhlak dalam dasar kemanusiaan. Apa yang dapat dirumuskan dalam ayat ini adalah pertama, akhlak Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia, sehingga kan dengan akhlak Rasulullah itu ramai yang memeluk agama Islam. Yang kedua, pemikiran yang tenang dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat lihat bahawa setiap semasa perang Khandaq, setiap apa yang berlaku, Rasulullah dapat pemikiran yang tenang dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengutamakan Allah dalam setiap perkara dan yakin setiap masalah ada penyelesaiannya. Cadangan yang pertama, berusaha untuk mengikut sifat-sifat manusia, sifat-sifat mulia yang ada dalam pada Rasulullah. Yang kedua, meletakkan setiap perkara Allah yang utama. Maksudnya buat apa yang Allah suka dan larang apa dan tinggalkan apa yang Allah larang. Ini adalah sumber rujukan saja, iaitu dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, dalam Journal Islamic Education, Rasulullah sebagai role model bagi pendidik. Dan yang ketiga, Hadi Yasin, ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran membangun keadaban menuju kemuliaan peradaban. Dan yang ketiga, daripada rujukan slide Dr. Wahibah sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dr. Wahibah dan juga rakan-rakan perjuangan sekalian kerana memberikan saya peluang untuk membentangkan tajuk saya pada hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini tajuk yang saya akan bentangkan adalah akhlak seorang mukmin dan subtopik saya adalah konsep akhlak dan ayat Quran saya telah memilih surah Al-Baqarah ayat 153 dan juga surah Al-Hujurat ayat 12. Seorang mukmin itu mestilah menunjukkan akhlak yang baik dan akhlak itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah iaitu akhlak yang baik, manakala yang kedua adalah akhlak mazmumah iaitu akhlak yang buruk. Baiklah, kita lihat yang pertama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah setelah memilih surah Al-Baqarah ayat 153 firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bersabar. Asbabun nuzul, setelah menyampaikan penjelasan mengenai perintah bersyukur, Allah Ta'ala pun menjelaskan makna sabar untuk memohon pertolongan bagi kesabaran dan solat. Kerana apa? Kerana sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia mendapat nikmat lalu mensyukurinya ataupun apabila ia ditimpa bencana lalu bersabar atas bencana yang ditimpakan ke atasnya. Baiklah, kita lihat kepada tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri, as-sabru, artinya mengukuhkan jiwa agar kuat menanggung derita. Arti firman ini, mintalah pertolongan kepada Allah SWT untuk meraih kebahagiaan di akhirat dengan cara bagaimana? Dengan cara bersabar dalam menjalani ketaatan dan menghadapi cubaan. Wassalah, Allah secara khusus menyebut solat kerana ia berulang-ulang dikerjakan dan nilainya adalah sangat agung. Dalam bahasa Arab, solat ini bererti doa. Kalau dari malaikat, ia bermakna istighfar. Sedang kalau dari Allah, ia bermakna rahmat. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin, yakni menyertai orang-orang yang sabar dengan pertolongannya. Sungguh akan kami uji kalian. Kata ini berasal dari kata al-ibtila yang artinya
ujian untuk mengetahui keadaan orang yang diuji. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah kami akan memberi kalian cubaan untuk menguji keadaan kalian dengan rasa takut kepada musuh, kekurangan harta kerana rusak, meninggal atau menderita penyakit. Manakala menurut tafsir Ibnu Katsir, firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Ta'ala juga menerangkan bahawa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah dalam musibah adalah kesabaran dan solat, sebagaimana juga difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, jadikanlah sabar, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam satu hadis juga disebutkan bahawa Rasulullah SAW jika menghadapi suatu masalah, maka beliau mengerjakan solat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Menurut tafsir Ibnu Katsir juga, kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan dosa, dan yang kedua pula adalah sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jenis yang kedua ini adalah lebih besar pahalanya. Kerana apa? Kerana inilah dimaksudkan dengan sabar. Ketiga iaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan juga cubaan. Yang demikian itu pun wajib seperti kita beristighfar dari berbagai aib. Bagaimana yang ditemukan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai 2 pintu kesabaran, iaitu menjalankan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT meskipun terasa berat bagi jiwa dan raga. Dan kedua adalah sabar dalam menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT meskipun sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Jika seseorang itu telah melakukan hal itu, maka ia benar-benar termasuk orang-orang yang bersabar dan akan memperoleh keselamatan. Berkaitan dengan hal itu, Ibnu Katsir mengatakan hal ini diperkuat dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Baiklah, di sini juga saya selitkan satu hadis Nabi yang berbunyi, ajaban lil mu'minin la yaqdillahu lahu qada'a illa kana khairan lahu in asabathu samra'u fashakara kana khairan lahu wa in asabathu dhamra'u fasabara kana khairan lahu. Artinya, mengagungkan perihal orang mukmin itu tidak sekali-kali Allah menetapkan sesuatu ketetapan baginya, melainkan hal itu baik belaka baginya. Jika dia mendapat kesenangan, maka bersyukurlah dia, dan hal ini adalah lebih baik baginya. Dan jika tertimpa kesengsaraan, maka bersabarlah dia, dan hal ini adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya di sini, jika seseorang itu Allah memberikan nikmat kesenangan, maka dia perlu bersyukur. Jika sebaliknya dia diuji dan diberi cubaan oleh Allah SWT, maka hendaklah dia bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah SWT tidak akan menguji seseorang hamba itu melainkan dia mampu untuk menghadapinya. Seterusnya kita lihat pula kepada akhlak mazmumah setelah memilih surah Al-Hujurat ayat 12, firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu ialah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudara yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Kita lihat asbabun nuzul. Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman dari berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Kerana apa? Kerana sesungguhnya sebahagian dari hal tersebut merupakan hal yang dosa. Untuk itu, hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif. Preventif ini bermaksud bersifat mencegah dan bertujuan mencegah supaya sesuatu itu tidak berlaku. Seperti kita melakukan tuduhan buruk kepada seorang yang bukan pada tempatnya.
Baiklah, kita lihat terjemahan surah Al-Hujurat ayat 12. Dua potongan ayat ini saya menuju pada tafsir Syafatut Tafasir. Kita lihat kepada ayat yang pertama itu ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Yang bermaksud hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, jauhilah curiga, menuduh khianat dan berburuk sangka kepada keluarga dan orang lain. Perkataan kebanyakan itu bermaksud agar seseorang itu lebih berhati-hati dalam membuat persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu mengandungi dosa dan pelakunya akan disiksa atas perbuatannya. Umar berkata, janganlah kamu mengira terhadap ucapan yang diucapkan saudara yang mukmin kecuali baik selama masih ada celahnya untuk kebaikan. Potongan ayat yang kedua adalah wala tajassu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya telah mati? Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, bermaksud maka janganlah kalian meneliti dan menyelidik cacat dan aib orang-orang muslim. Dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain, maka janganlah kalian menyebut keburukan sebagai yang lain ketika dia tidak ada yang tidak disukai. Hal ini menggambarkan bahawa buruk dan kejamnya mengunjing ini adalah hal yang paling buruk. Tidak ada yang lebih buruk darinya. Allah SWT menyerupakan menggunjing dengan memakan bangkai daging saudaranya. Jika orang ini memakan daging manusia, apalagi jika dia sesama muslim, dan apalagi jika dia telah mati, maka wajib dia membenci menggunjing sebagaimana kebencian tersebut atau lebih benci. Dan bertakwalah kepada Allah, bermaksud takutlah kalian kepada Allah dan hati-hatilah terhadap siksanya dengan menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bermaksud Allah SWT ini banyak menerima taubat dan sangat pengasih kepada orang yang bertakwa, bertaubat dan kembali kepadanya. Baiklah, untuk dua potongan ini saya menuju kepada tafsir Ibnu Katsir. Saya kepada ayat ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Allah menyerupakan orang yang menghina itu ribah. Orang lain ini adalah seperti memakan bangkai saudaranya. Maka wajib untuk setiap manusia membenci perkara tersebut, iaitu menghina orang lain. Allah SWT juga membuat bandingan supaya kita ni faham betapa teruknya ribah ini. Ia seumpama macam kita memakan daging saudara kita yang telah mati. Maka ingatlah yang sama kita ini mengumpat itu, kita sedang memakan bangkai yang busuk. Kerana itulah Allah SWT samakan perbuatan mengumpat itu seperti memakan daging orang yang mati. Kerana kalau kita gigit kawan kita ketika dia hidup pun sudah zalim, tetapi sekurang-kurangnya dia boleh membalas balik. Bagaimana pula kalau dia sudah mati, kezaliman itu, jika dia sudah mati, kezaliman itu adalah lebih tinggi lagi. Kerana apa? Kerana orang tersebut tidak dapat membalas balik perbuatan itu. Fakarihtumuhu, yang bermaksud maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Allah beritahu tadi yang kalau kita umpat itu adalah seperti makan bangkai saudara sendiri. Kita pun tidak suka, bukan? Kalau kita tidak sanggup bagaimana kita sanggup untuk memakan bangkai tersebut? Maka begitulah kita kena merasai kalau kita ni tiba-tiba teringat hendak mengumpat orang lain. Di sini kita kena ingat tentang perkara ini kerana ribah ini tidak boleh ada dalam masyarakat Islam. Kita sepatutnya menjadikan saudara Islam ini sebagai sasaran untuk mendapatkan pahala. Kita ajak mereka belajar agama, saling nasihat-menasihati, tolong-menolong dan sama-sama membuat amal kebajikan. Begitulah baru ada kebaikan, iaitu sama-sama mendapat pahala. Kalau memang dia bersalah, maka kita tolong baiki. Kerana baiki dia kerana dia adalah cerminan kita. Bukannya kita ni menjadi tempat, bukannya jadikan dia sebagai tempat kita untuk buang pahala dan kumpul dosa kita. Kita kena jadi bijaklah dalam perkara yang sebegini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Semua ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang ada takwa, iaitu mereka yang takut kepada Allah SWT dan hendak menjaga hukum Allah dan taat kepada Allah SWT. Mereka yang takwa akan sedar yang Allah SWT ini sedang memerhatikan dirinya dalam setiap keadaan, dan jadi dia tidak berani untuk hendak berbuat salah, tidak berani hendak mengumpat dan mencela orang lain. Mereka yang bertakwa juga sentiasa peka dengan hukum yang Allah SWT telah berikan dalam wahyu. Bila mereka hendak membuat sesuatu, mereka akan berhenti dan berfikir, apakah kehendak Allah SWT dalam perkara ini? Barulah itu dikira sebagai takwa. Kalau seseorang itu pakai cakap saja apa yang di fikiran dia, maka dia bukanlah orang yang bertakwa.
Baiklah, seterusnya innallaha tawwabur rahim, yang maksud sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah SWT masih boleh terima taubat hamba-Nya. Maka kalau sebelum ini pernah melakukan perkara ini, maka bertaubatlah. Kalau contoh ada kawan yang telah kita umpat, maka kita minta maaf kepadanya. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahawa tidak perlu menceritakan kepada orang yang diumpat itu apa yang kita pernah umpat dia. Ini adalah kerana kalau dia tahu, makin dia sakit hati. Maka cukuplah kita menyesal dengan perbuatan kita itu dan kita bersihkan nama orang yang telah diumpat itu. Okey. Sebagai contoh, kalau kita cerita kepada A tentang B, maka pergilah kepada A dan perbetulkan balik maklumat itu. Bersihkan kembali nama si B itu dan hendaklah dia bela nama baik B selepas dia meminta maaf. Baiklah, merujuk kepada satu hadis Nabi yang telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah berkata, jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin melainkan hanya kebaikan belaka, dan hendaklah kamu selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Riwayat Ahmad di dalam Az-Zuhdi, Darul Mansur, Tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya buat yang pertama adalah Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan solat. Baik pertolongan itu untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah ketika kita menghadapi musibah atau cubaan, seorang mukmin itu harus bersabar dan memperbanyakkan solat. Sabar dan solat itu adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bersabar juga akan mendapat kebersamaan Allah SWT secara khusus ataupun disebut mayatullah khasah, iaitu kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan dan pertolongan. Dalam hadis juga disebutkan bahawa Rasulullah SAW jika menghadapi suatu musibah ataupun ujian, maka beliau mengerjakan solat. Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Yang keempat pula adalah surah Al-Hujurat ayat 12 memerintahkan orang-orang yang beriman ini untuk menjauhi prasangka buruk. Kerana apa? Kerana buruk sangka ini adalah memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain, serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang beriman itu adalah bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Dan yang terakhir, ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan takwa, terjagalah diri daripada sifat-sifat buruk, dan dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pemaaf. Sebagai rumusan dapatlah disimpulkan bahawa akhlak merupakan keperluan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kerana apa? Ia seumpama perlunya manusia kepada udara, air dan makanan. Jika kekurangan salah satu daripada tiga perkara tersebut menyebabkan terjejasnya kesihatan manusia, maka demikianlah juga akhlak. Jika tiada akhlak dalam kehidupan manusia, maka akan terjejaslah keharmonian sesebuah masyarakat itu. Malah lebih parah lagi, ia akan menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dengan menerima balasan siksa yang tidak terperi sakitnya. Dalam Islam, puncak keberhasilan seseorang Muslim tercermin dalam akhlak yang mulia. Prestasi sebuah negara itu akan meningkat dengan meningkatnya akhlak bangsanya. Rasulullah SAW merupakan contoh tokoh yang sukses dengan membangunkan manusia dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang agung. Allah SWT memberi pujian kepada beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Seterusnya, kekuatan akhlak ini lahir melalui proses yang panjang yang memerlukan kesediaan untuk sentiasa memberi komitmen dengan nilai-nilai Islam. Seorang ulama menjelaskan tariqah itu jalan untuk membina akhlak Islami adalah dengan kemahuan untuk melaksanakan latihan, iaitu tadribat dan pendidikan tarbiyah, dan setiap Muslim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi baik atau buruk. Masalahnya adalah sejauh mana usaha kita sendiri untuk mendisiplinkan diri dengan nilai-nilai dan amanah Islam bagi melahirkan Muslim yang berakhlak ampuh. Islam juga adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya demi mencapai kehidupan yang baik. Islam memperbaiki manusia dengan cara terlebih dahulu memperbaiki jiwa, membersihkan hati dan menanamkan sifat-sifat terpuji. Islam benar-benar dapat membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan, kelapangan dan ketenteraman. Sebaliknya, manusia akan menjadi hina apabila ia merosakkan sifat pembawaan dan keadaan dalam jiwanya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 11 yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi daripada diri tersebut dapat kita fahami bahawa akhlak ini merupakan satu perakuan yang tetap sifatnya dalam jiwa seseorang yang tidak memerlukan dari pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindak. Baiklah, seterusnya adalah rujukan. Yang pertama saya menggunakan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah Prof. Dr. Wabah bin Mustafa Zuhairi Al-Mu'abadah Tafsir Al-Munir. Yang ketiga adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Al-Syekh Tafsir Ibn Katsir. Jadi rujukan saya yang keempat adalah Muhammad Ali As-Sabuni Tafsir Syafatut Tafasir. Yang kelima adalah Dr. Wahibah bin Tahir Haji Tahir Setelah Iman dan Kehidupan Akhlak Seorang Mukmin. Yang kelima adalah Prof. Madia Haji Tutasting Rawi bin Nordin Teras Kemuliaan Islam. Jadi membahas ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran ini seperti minum air, minumnya akan selalu haus dan haus lagi. Kerana apa? Tidak cukup berjuta lembar kertas dan berlaut tinta, kerana kemahaluasan ilmu Allah SWT ini di dalam Al-Quran. Setitik itu ini akan menjadi motivasi untuk terus menggali luasnya ilmu Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Alia Darwisha binti Muhammad Tamizi, pemegang nokat matrik di 202020968661. Sebelum itu, terima kasih kepada Ustazah Wahibah kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan topik saya pada hari ini, yakni akhlak seorang mukmin. Topik yang telah saya pilih pada hari ini ialah pembinaan dan pemantapan akhlak. Saya telah memetik 2 surah daripada ayat surah Al-Ma'idah ayat 2 dan surah At-Taubah ayat 119. Dalam topik ini, terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan untuk membina dan memantapkan akhlak. Namun, dengan kekangan masa yang perlu saya tepati, saya telah memilih 2 langkah untuk membina dan memantapkan akhlak, iaitu yang pertama, kembali kepada ajaran Al-Quran, dan yang kedua ialah bersahabat atau bergaul dengan orang yang soleh. Dalam langkah kita yang pertama, iaitu kembali kepada ajaran Al-Quran, saya telah memetik ayat Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, yakni Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat 2 ini menekankan bahawa sikap tolong-menolong adalah asas dalam membina keharmonian antara entiti masyarakat, kerana tolong-menolong dan saling membantu menggambarkan semua tingkah laku akhlak yang memberi manfaat kepada orang lain. Di dalam surah ini juga telah dijelaskan larangan menolong suatu perkara yang buruk. Menurut tafsir Munir, Allah SWT mendorong setiap Muslim agar saling membantu, menolong dan saling bekerjasama dalam melakukan kebajikan. Allah SWT melarang hambanya menolong dalam sesuatu perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat, iaitu setiap hal yang melanggar syariat, dan ia juga membawa kegelisahan kepada dirinya serta dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Allah SWT memberi perintah agar taat dalam melaksanakan perintahnya dan memberi amaran akan adanya azab bagi golongan yang ingkar akan larangannya. Untuk langkah kita yang seterusnya ialah bersahabat atau bergaul dengan orang yang soleh. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh.
Surah At-Taubah ayat 119 ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman untuk jujur baik dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Sebaliknya, dusta adalah tanda kemunafikan dan bertentangan dengan takwa. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk sentiasa berada di pihak kebenaran dan kejujuran. Surah At-Taubah ayat 119 ini juga mengisyaratkan pentingnya berjamaah bersama-sama dengan orang yang berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Menurut tafsir Azhar, surah At-Taubah ayat 119 ini mengajar kita agar mencari sahabat atau kawan yang bertakwa dalam menegakkan kebenaran seperti kisah Ka'ab bin Malik bersama dua rakannya. Ka'ab bin Malik dan dua rakannya merupakan seorang yang soleh dan bertakwa kepada Allah SWT. Mereka sentiasa mempertahankan takwa mereka walaupun terpaksa mengalami penderitaan selama 50 hari. Penderitaan selama 50 hari itu merupakan iqab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka. Mereka tidak dibenarkan berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling termasuk ahli keluarganya selama 50 hari tersebut. Mereka saksikan orang yang berbohong dapat melepaskan diri mereka yang jujur dimurkai. Kejujuran meminta pengorbanan dan penderitaan, tetapi mereka tetap bertahan pada kejujuran. Di sini kita boleh mengambil pengajaran dari kisah Ka'ab bin Malik bersama dua rakannya, yang mana yang benar akan sentiasa berada di jalan yang lurus, manakala yang berdusta akan sentiasa berada di bawah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan surah At-Taubah ayat 119, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi yang bermaksud, seseorang itu akan terpengaruh dengan temannya, maka hendaklah seseorang kamu itu memilih siapa yang harus dijadikan teman. Rasulullah SAW menjelaskan betapa pentingnya pengaruh persekitaran sosial terhadap pembentukan kepribadian akhlak seseorang. Kawan yang baik membawa keharmonian diri, manakala kawan yang buruk membawa kegelisahan dalam kehidupannya. Rumusannya, kita dapat simpulkan bahawa akhlak yang baik yang disarankan oleh Al-Quran memang banyak seperti iman, takwa, ikhlas, sabar, amanah, jujur, zuhud, adil, kemudahan, memaafkan, pemurah dan sebagainya. Kita juga dapat pelajari langkah-langkah dalam membina dan memantapkan akhlak sekaligus mengukuhkan iman dalam kehidupan seharian. Tegasnya, akhlak mulia yang perlu diamalkan ini bukanlah sekadar kita laksanakan dalam sekali dua, tetapi ia mestilah diamalkan secara berterusan. Dalam langkah pertama yang kita pelajari, saya dapat rumuskan bahawa akhlak dapat dibina dan dimantapkan dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran itu sendiri. Tidak sempurna akhlak sekiranya kita sekadar fahami tetapi tidak mengamalkannya, dan tidak berguna juga sekiranya akhlak diamalkan tetapi tidak difahami dengan baik. Untuk memenuhi prinsip akhlak itu, hendaklah kita menyelaraskan atau melaksanakan kedua-duanya sekali. Langkah yang kedua pula mengajar kita mencari rakan yang soleh, kerana rakan yang baik membentuk akhlak yang mulia, rakan yang buruk mendorong ke kancah negatif. Manusia secara amnya mudah terpengaruh dengan suasana dan era yang berkembang dari semasa ke semasa. Maka suasana sekeliling memainkan peranan penting dalam membentuk jiwa seseorang dalam pembinaan dan pemantapan akhlak. Akhir sekali, akhlak adalah manifestasi dari pembangunan insan. Jika adanya akhlak, maka lahirlah manusia yang soleh dalam jihad dan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rujukan yang telah saya pilih, yang telah saya rujuk ialah yang pertama Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, saya telah merujuk daripada sebuah kitab yang berjudulkan Teras Kemuliaan Islam yang dikarang oleh Abdullah Said, Husnurita Aris, Hayun Haji Nawawi, Nur Aziza Baharum dan lain-lain. Yang ketiga, saya telah memetik daripada terjemahan tafsir Al-Azhar yang ditulis mula oleh Haji Abdul Rahman Abdul Karim Amullah, iaitu Hamka. Dan yang terakhir, saya telah memetik daripada terjemahan tafsir Al-Muni yang ditulis mula oleh Wahbah Az-Zahili. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syiddatul Aina binti Abdullah,
memegang nombor metrik D202020096865. Subtopik adalah cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak. Ayat Al-Quran adalah dari surah Ali Imran ayat 110. Kita sebagai khalifah di muka bumi haruslah berbuat baik dengan melakukan amar makruf dan mencegah dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang bermaksud, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat baik, yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Melalui terjemahan tafsir Munir, yang pertama, Allah Subhanahu Taala menjelaskan bahawa umat Islam adalah umat terbaik selama masih menjalankan amar makruf nahi mungkar. Yang kedua, amar makruf nahi mungkar didahulukan atas iman kepada Allah Subhanahu Taala kerana membuktikan akan keutamaan umat Islam. Yang ketiga, jika mereka beriman, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti pengikut dan nikmat duniawi yang jauh lebih baik, iaitu mereka diberi pahala. Yang terakhir, barang siapa yang tidak memiliki sifat ini, maka ia menyerupai kaum ahli kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, antara cabaran dalam pembentukan akhlak adalah kelemahan akidah dan kurang pengetahuan agama. Secara umumnya, kefahaman tentang penghayatan Islam ini terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan kurang terpelajar. Kebiasaannya, golongan ini kadang-kadang tidak memahami langsung tentang Islam, kecuali yang mereka ketahui hanya dari aspek ibadat dalam agama. Jadi, keislaman mereka sekadar pak turut semata-mata. Jadi, golongan ini mudah terpengaruh dengan golongan yang terpelajar. Golongan kedua, golongan yang mendapat pendidikan barat. Golongan ini dianggap terpelajar di kalangan umat Islam. Kebiasaannya, pendidikan yang mereka peraih tidak berteraskan wahyu. Kelemahan mereka berpunca daripada kejahilan mengenai agama. Daripada golongan inilah menjadikan Islam tiada hubungan dengan hukum hakam, syariat Islam yang tidak sesuai dengan kehidupan. Seterusnya, golongan yang faham Islam. Mereka inilah yang berusaha melaksanakan amalan Islam yang benar dalam kehidupan. Seterusnya, kelemahan akidah berpunca daripada musuh. Musuh umat Islam adalah daripada kalangan yang tidak kelihatan, contoh nafsu, syaitan dan daripada golongan manusia itu sendiri. Antara bentuk serangan yang ditujukan kepada umat Islam ialah serangan terhadap iman. Ini bermakna hanya iman yang mantap sahaja dapat menyelamatkan manusia daripada kebinasaan di dunia sampailah akhirat. Musuh Islam sememangnya sentiasa berusaha menghancurkan Islam dan akidah kita. Kita dapat lihat bagaimana umat Islam itu sendiri diterpesong daripada petunjuk Al-Quran dan hadis. Akhirnya mereka tersungkur daripada jalan orang mukmin yang sejati menuju jalan yang dimurkai Allah. Antara langkah menangani cabaran pembentukan akhlak adalah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan utama dalam pembentukan akhlak. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan ibu bapa lah yang berhak dan berperanan mencorakkan bentuk anak-anak mereka. Seterusnya, peranan masyarakat. Masyarakat berperanan dalam pembinaan akhlak anak-anak kerana mereka paling hampir dengan anak-anak selepas persekitaran rumah. Masyarakat yang prihatin akan menegur anak-anak ataupun memaklumkan kepada ibu bapa mereka tentang kelakuan anak-anak tersebut di luar rumah. Akhir sekali, peranan pemimpin.
Pemimpin bertanggungjawab dalam memimpin dan mengurus sebuah masyarakat yang berada di bawah pimpinannya. Bila menjadi seorang pemimpin, seharusnya pemimpin tersebut menunjukkan contoh teladan yang baik serta bebas daripada kelakuan buruk supaya dengan kelakuan baik tadi dapat mewujudkan imej yang boleh dicontohi oleh orang lain. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan adalah semua pihak perlu memainkan peranan termasuk ibu bapa, guru, kerajaan, institusi pendidikan, media massa, masyarakat dan individu. Yang kedua, kerjasama yang positif dan kolektif adalah antara mekanisme untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Akhir sekali adalah rujukan. Rujukan yang saya ambil adalah daripada Abdullah Said yang diterbitkan pada tahun 2016 iaitu Teras Kemuliaan Islam. Rujukan yang kedua adalah daripada Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili yang diterbitkan pada tahun 2013 yang berjudul Tafsir Al-Munir Jilid 2. Sekian, terima kasih.